Okay, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okay, bertemu lagi dengan saya Cikgu Titi. Okay, kali ini Cikgu akan sambung unit 9, okay, iaitu Kerjasama Masyarakat Global bahagian 1. Okay, untuk unit 9 adalah dalam bidang 7, iaitu Insan Bermoral. Dan untuk standard kandungan pula adalah 7.2, Semangat Kerjasama dalam Masyarakat Global. Okay, untuk unit 9, ada 5 cadangan nilai. Yang pertama adalah nilai kerjasama, nilai toleransi, nilai baik hati, harga diri dan juga nilai keberanian. Okay, untuk standard pembelajaran, pada akhir pembelajaran pada hari ini diharapkan murid dapat yang pertama memberi contoh kerjasama dalam masyarakat global. Yang kedua, menjelaskan kepentingan bekerjasama dalam masyarakat global. Dan yang ketiga, menghuraikan cabaran bekerjasama dalam masyarakat global. Pertama sekali, apakah itu masyarakat global? Sebelum ni pelajar telah belajar tentang global. Global bermaksud sejagat, secara menyeluruh, sejagat. Jadi masyarakat global adalah masyarakat yang secara sejagatnya mempunyai pelbagai perbezaan dari aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Jadi berdasarkan masyarakat global ini, bila adanya kerjasama dalam masyarakat global, ini dapat memberikan keharmonian sejagat. Itu adalah kepentingan jika kita sama-sama bekerjasama dalam masyarakat global. Untuk memastikan keharmonian sejagat dapat dihasilkan. Seterusnya pelajar, untuk contoh, apakah contoh kerjasama dalam masyarakat global? Berikut adalah beberapa contoh kerjasama dalam masyarakat global mengikut aspek tertentu. Kita lihat yang pertama, dari aspek pendidikan, dari segi pendidikan, antara contoh kerjasama dalam masyarakat global adalah program pertukaran pelajar. Contohnya adalah boleh melakukan program pertukaran pelajar antara dua negara berbeza. Seperti di sini adalah dalam gambar ni adalah pertukaran pelajar antara negara Indonesia dan juga Jepun. Selain pada itu, dalam bidang pendidikan juga, kerjasama yang boleh dilakukan adalah program beasiswa di bawah pertubuhan antarabangsa. Untuk yang kedua, dari segi ataupun dari aspek bidang sains dan teknologi, contoh bentuk kerjasama ni adalah program pertukaran kepakaran dalam teknologi perubatan. Di mana antara dua negara berbeza boleh bertukar kepakaran masing-masing. Contohnya dalam bidang perubatan yang kita tahu sekarang ini adanya teknologi untuk hasilkan vaksin. Jadi negara kita pun mendapatkan vaksin daripada negara lain. Selain daripada itu, ada juga program pertukaran inovasi produk. Yang ini akan membolehkan perkembangan teknologi di negara masing-masing jika adanya program-program seperti ini. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, contoh kerjasama yang pertama adalah program kerjasama perdagangan antarabangsa. Yang mungkin melibatkan ekspor dan juga import. Begitu juga adanya program kerjasama dalam bidang sumber tenaga kerja. Yang keempat, untuk keamanan dan keselamatan, kita ada kerjasama masyarakat global seperti program misi bantuan. Iaitu contohnya misi bantuan bencana, di mana Malaysia boleh hulurkan bantuan bencana alam kepada negara lain yang mengalami bencana. Seperti pernah berlaku sebelum ini adalah bencana tsunami. Ataupun dalam musim keadaan sekarang COVID-19, Malaysia ataupun negara lain boleh sama-sama menghulurkan bantuan. Bantuan bencana wabak seperti COVID-19 dengan memberikan bantuan keperluan seperti pelitup muka dan juga benda lain, contohnya dari segi teknologi dan sebagainya. Dan kita juga ada Hari Keamanan Antarabangsa. Dan akhir sekali pelajar, dalam aspek sosial pula,
Kita ada bentuk kerjasama masyarakat global iaitu program kerjasama pembangunan sosial dan juga tahun melawat ASEAN. Di mana tahun melawat ASEAN ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara negara. Seterusnya pelajar, untuk kepentingan bekerjasama dalam masyarakat global. Kenapa perlu adanya kerjasama dalam masyarakat global? Seperti tadi ada beberapa bidang, aspek, contoh-contoh kerjasama dalam masyarakat global. Jadi apabila masyarakat global melakukan sikap kerjasama antara satu sama lain, kepentingan yang pertama kita boleh lihat di sini adalah keselamatan masyarakat akan terjamin. Masyarakat dunia terutamanya akan terjamin. Yang kedua, sektor pelancongan akan semakin berkembang dengan adanya kerjasama masyarakat global. Yang ketiga, mutu pendidikan dan teknologi juga akan meningkat. Bagaimana boleh meningkat? Tadi melalui dari segi sains dan teknologi contohnya tadi ataupun pendidikan tadi adanya program pertukaran pelajar dan juga program pertukaran kepakaran dan teknologi antara negara contohnya. Yang keempat, kita ada silang budaya. Masyarakat global akan dapat diterima. Ini melibatkan budaya lah, pertukaran budaya antara masyarakat global. Yang kelima, jenayah antarabangsa akan dapat dikurangkan. Yang keenam, sektor perindustrian juga akan semakin maju. Dan yang ketujuh, kita lihat di sini pengekalan kerjasama antara negara dalam pelbagai aspek maupun bidang tadi. Kita ada beberapa contoh kerjasama. Yang seterusnya, hak asasi masyarakat global juga akan turut terpelihara. Manakala dari segi penguasaan bahasa asing, contohnya seperti bahasa Inggeris, akan semakin meningkat dengan adanya hubungan sosial antara negara tadi. Dan akhir sekali, adanya pertukaran sumber tenaga kerja melalui aspek tadi dari segi teknologi ataupun pertukaran kepakaran tadi. Jadi adanya juga pertukaran sumber tenaga kerja. Seterusnya pelajar, apa pula cabaran ataupun rintangan atau halangan dalam bekerjasama dalam masyarakat global? Dalam memastikan adanya kerjasama dalam masyarakat global, terdapat 4 cabaran dalam 4 bidang. Dan setiap satu cabaran ini ada huraiannya. Yang pertama, kita lihat dari segi budaya dan bahasa. Dalam membentuk ataupun memastikan adanya kerjasama dalam masyarakat global, cabaran yang pertama adalah melibatkan budaya dan bahasa. Di mana di sini adanya pengaruh negatif budaya luar, seperti budaya Pang contohnya, yang melibatkan pengaruh daripada luar negara. Yang kedua, perbezaan bahasa. Perbezaan bahasa yang sukar untuk difahami dan tidak dapat dikuasai oleh masyarakat global. Jadi kat sini komunikasi juga akan terjejas. Dan yang ketiga, beza norma masyarakat. Perbezaan norma masyarakat antara masyarakat global, contohnya dalam negara yang berbeza. Kenapa? Sebab melibatkan norma masyarakat yang berbeza dan tidak dapat diterima oleh masyarakat global. Yang kedua, dalam politik, cabaran dalam bidang politik, contohnya di sini adalah perbezaan sistem pentadbiran negara. Kedua, adanya perbezaan ideologi dan pemikiran yang menyebabkan masyarakat global tidak dapat menerima adanya perselisihan kat situ dari segi ideologi dan juga pemikiran. Dan yang ketiga, perbezaan peraturan dan juga undang-undang yang melibatkan masyarakat global. Yang ketiga pelajar, kita ada cabaran dalam geografi, dalam bentuk geografi. Di mana kat sini cabarannya untuk dapatkan kerjasama dalam masyarakat global adalah perbezaan bentuk muka bumi.
ataupun perbezaan zon masa dunia yang berbeza. Dan atau kat sini juga melibatkan perbezaan iklim sesebuah negara. Jadi ini juga menyebabkan cabaran untuk kerjasama dalam masyarakat global. Dan akhir sekali dalam bidang ekonomi, kita ada perbezaan nilai mata wang antara dunia yang berbeza, kita tahu nilai mata wang yang berbeza, maupun sumber ekonomi yang berbeza. Begitu juga dengan teknologi dan produktiviti yang berbeza. Ini semua melibatkan dalam aspek ekonomi. Seterusnya pelajar, mari kita lihat contoh latihan untuk unit 9 bahagian 1. Yang pertama sekali untuk soalan struktur bahagian A. Nombor 1. Pernyataan di bawah berkaitan dengan kerjasama masyarakat global. Kerjasama masyarakat global amat penting bagi memelihara dan mengekalkan kesejahteraan dan keamanan global. Pelbagai pihak memperoleh banyak manfaat apabila menjalinkan kerjasama global ini. Kerjasama ini perlu dikekalkan agar dapat mengelakkan perselisihan dan konflik antara satu sama lain. Jadi kita lihat soalan, ada 3 soalan A, B, C. Yang pertama, berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan contoh kerjasama. Ini ada nak contoh kerjasama. Jadi jika dilihat di sini ada 4 markah. Jadi ini dia nak 4 lah. 4 contoh kerjasama masyarakat global yang dilaksanakan oleh negara Malaysia. Yang kedua, B. Terangkan 2 kepentingan bekerjasama dalam masyarakat global. Di sini 4 markah. Dia nak 2 kepentingan. Pelajar mesti tulis 1 kepentingan huraian. And then tulis lagi 1 kepentingan dan huraian. Yang keempat, huraikan cabaran bekerjasama. Ni yang tadi cikgu terangkan, dia nak cabaran. Tetapi di sini dari segi aspek politik dan ekonomi. Ini adalah 4 markah. Untuk cadangan jawapan yang pertama, contoh belajar cuba jawab dan cuba semak jawapan. Yang pertama sekali dia nak contoh tadi, 4 markah, boleh bagi 4 contoh kerjasama. Jadi yang pertama, bolehlah ambil contohnya program pertukaran pelajar antara negara, program pertukaran kepakaran dan teknologi perubatan, program kerjasama perdagangan antarabangsa, dan akhir sekali adalah program kerjasama pembangunan sosial serantau. Untuk soalan yang B, dia nak apa tadi? 2 kepentingan dan huraikan, terangkan. Jadi pelajar kena bagilah 2 kepentingan. Kepentingan bekerjasama dalam masyarakat global. Yang pertama, mengekalkan kerjasama antara negara. Ini kepentingan yang pertama. Jadi contohnya, kerjasama dalam bidang ekonomi yang melibatkan perdagangan antarabangsa. Yang kedua, boleh tuliskan kepentingan yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan dan teknologi negara. Huraian dia boleh bagi contoh melalui pertukaran program pertukaran pelajar dan program pertukaran kepakaran teknologi perubatan. Untuk C tadi, dia nak cabaran. Cabaran bekerjasama tapi dari aspek politik dan ekonomi. Setiap satu aspek, pelajar kena huraikan cabaran tersebut. Jadi yang pertama, dari segi aspek politik, cabaran bekerjasama yang perlu dihadapi dari segi perbezaan sistem pentadbiran negara dan juga perbezaan peraturan dan undang-undang. Manakala dari aspek ekonomi, cabaran kerjasama adalah dari segi perbezaan nilai mata wang dan juga perbezaan sumber ekonomi. Seterusnya pelajar, untuk soalan esei bahagian B, ini adalah bahagian B ya. Situasi di bawah berkaitan dengan kerjasama masyarakat, kerjasama Malaysia, negara kita Malaysia dengan masyarakat global. Jadi di sini, bagi mengeratkan hubungan antara negara dan mewujudkan kestabilan politik, negara Malaysia telah bekerjasama dengan masyarakat global dalam pelbagai bidang. Jadi di sini berdasarkan situasi di atas, dia nak nyatakan contoh-contoh kerjasama dalam masyarakat global yang melibatkan negara Malaysia. Di sini adalah 10 markah. Pelajar perlu berikan contoh-contoh kerjasama. Dan dia tidak minta nilai. Jadi pelajar tidak perlu tuliskan nilai.
Ini untuk cadangan jawapan. Cikgu dah terangkan tadi contoh-contoh kerjasama. Okay, seperti ini tadi pada slide yang sebelum ini. Okay, dengan merujuk penerangan dan juga nota yang telah cikgu berikan, okay, cuba pelajar jawab. Okay, rujuk nota untuk menulis jawapan dalam bentuk esei. Okay, ada point di sini. Dan untuk soalan esei ini tidak perlu masukkan nilai. Okay, cuba pelajar jawab dan hantar dalam delima untuk sematkan nanti. Okay, terima kasih pelajar. Okay, jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang.